Selamat sejahtera belajar dalam sesi PDBR Sains. Pada hari ini, kita akan masuk subtopik 7.2, gangguan kepada koordinasi badan. Gangguan kepada koordinasi badan. Koordinasi badan boleh terganggu disebabkan oleh pelbagai faktor. Salah satu faktor utama ialah pengambilan dadah yang di luar kawalan. Dadah merupakan satu bahan kimia yang dapat mengganggu fungsi neuron dengan cara melambatkan pergerakan impuls dalam neuron. Dadah yang diambil tanpa kawalan bukan sahaja mengganggu koordinasi badan, malah akan menyebabkan ketagihan. Dadah jenis penenang akan menghalang atau melambatkan pergerakan impuls dalam koordinasi badan. Pengguna akan mengantuk dan juga kurang cemas. Kesannya juga bergantung pada dos yang diambil. Contoh ialah barbiturat dan alkohol. Jenis dadah perangsang akan mempercepatkan pergerakan impuls dalam koordinasi badan. Pengguna akan berasa sangat yakin dan berwaspada terhadap perubahan sekeliling. Kesan juga bergantung pada dos yang diambil. Contoh ialah amfetamina dan metafetamin. Jenis-jenis dadah. Inhalant. Inhalant adalah sejenis bahan kimia yang boleh disedut menerusi pernafasan. Ia boleh menyebabkan halusinasi. Ia boleh merosakkan otak, paru dan ginjal. Contoh ialah pelarut dan bahan gas. Jenis dadah halusinogen. Ia akan mengubah laluan impuls di dalam otak, menyebabkan khayal, menjejaskan persepsi, menjejaskan koordinasi otot, menyebabkan terdengar suara-suara dan terlihat objek yang tidak wujud. Contoh ialah ketamin dan LSD, iaitu diethylamida acid lysergic. Penyalahgunaan dadah. Penyalahgunaan dadah menyebabkan ketagihan dan penagih akan mengalami simptom penarikan jika tidak mengambil dadah. Antara simptomnya termasuklah menggigil, loya, resah dan sedih. Rajah 7.5 menunjukkan kesan penyalahgunaan dadah. Dadah boleh merangsang sistem saraf dengan cara meningkatkan kadar degupan jantung, meningkatkan kadar pernafasan dan meningkatkan tekanan darah. Kesannya menyebabkan seseorang itu lebih bertenaga, aktif dan boleh menyebabkan perasaan tidak menentu dan ganas. Dadah boleh menyebabkan gangguan persepsi
halusinasi dan ilusi, terutama dadah jenis halusinogen. Dadah yang akan merangsang kadar degupan jantung, kadar pernafasan dan meningkatkan tekanan darah adalah dadah jenis perangsang. Manakala dadah jenis penenang akan melambatkan sistem saraf dengan menurunkan kadar degupan jantung, kadar pernafasan dan tekanan darah. Akibatnya, daripada penyalahgunaan dadah penenang, ia akan melambatkan gerak balas terhadap rangsangan, mengantuk dan melemahkan koordinasi otot. Kesan penyalahgunaan dadah dan alkohol kepada koordinasi badan. Yang pertama, ketidakseimbangan hormon. Penyalahgunaan dadah dan alkohol akan menyebabkan badan mengalami gangguan koordinasi. Badan akan terdedah kepada bahaya dan kecederaan. Tubuh badan akan mengalami pertumbuhan yang melampau atau tidak berlaku berkembangan jika berlaku kerosakan pada kelenjar pituitari. Perkembangan seks sekunder akan terbantut jika hormon estrogen dan testosteron gagal berfungsi secara normal. Gejala ketidakseimbangan hormon dapat diperhatikan melalui perubahan fizikal dan mental penghidap, seperti badan terlalu besar dan tinggi, terlalu kurus, murung dan kurang daya ingatan. Kesan penyalahgunaan dadah dan alkohol kepada koordinasi badan. Kesan yang kedua, menyebabkan pertuturan tidak jelas. Mengambil alkohol akan memberikan kesan buruk kepada bahagian cerebrum dalam otak. Cerebrum ialah bahagian otak yang mengawal pertuturan manusia. Hal ini menyebabkan mereka yang minum alkohol secara berlebihan akan mengalami pertuturan yang tidak jelas atau meracau. Kesan penyalahgunaan dadah dan alkohol kepada koordinasi badan. Yang ketiga, tindakan refleks yang lambat. Bahan kimia psikoaktif di dalam dadah dan etanol di dalam alkohol akan melambatkan gerak balas sistem saraf terhadap rangsangan. Bahan kimia ini akan berada di antara neuron eferen dengan interneuron. Pergerakan impuls akan terhalang dan akan melambatkan proses penghantaran maklumat ke otak. Hal ini dapat diperhatikan pada penagih dadah dan mereka yang minum beralkohol berlebihan. Kesan keempat, akibat penyalahgunaan dadah dan alkohol kepada koordinasi badan ialah hilang keseimbangan. Pengambilan dadah dan minuman beralkohol akan menyebabkan koordinasi otot lemah dan mengakibatkan cara berjalan tidak betul, terhuyung-hayang
dan kehilangan keseimbangan badan. Penyalahgunaan dadah dan alkohol juga memberi kesan yang negatif kepada kesihatan fizikal dan mental. Ia boleh mengakibatkan sirosis hati. Pengambilan minuman beralkohol yang berterusan, terutamanya jika diambil dalam jumlah yang banyak, dan penyalahgunaan dadah boleh memberikan kesan toksik kepada hati dan menyebabkan sirosis hati. Sirosis hati ialah keadaan hati mengalami kerosakan yang kronik, berparut, mengeras dan tidak berfungsi seperti hati yang sihat. Parut ini akan merebak secara perlahan-lahan sehingga fungsi hati hilang sepenuhnya. Foto ini menunjukkan perbezaan antara hati yang sihat dengan sirosis hati. Hati yang mengalami sirosis hati, dia mengalami kerosakan kronik, berparut, mengeras dan tidak berfungsi seperti hati yang sihat. Kesan kedua akibat penyalahgunaan dadah dan alkohol kepada kesihatan fizikal dan mental adalah menyebabkan ulcer perut. Alkohol boleh menyebabkan ulcer perut. Ulcer perut atau ulcer peptik merupakan satu keadaan selaput di dalam perut mengalami luka. Hal ini demikian kerana alkohol menyebabkan perut menghasilkan lebih banyak asid daripada biasa yang akan mengakibatkan iritasi dan radang pada selaput di dalam perut. Pesakit akan mengadu pedih atau sakit di kawasan ulu hati, berasa kembung perut, loya dan muntah. Pesakit ulcer perut juga boleh mengalami gejala yang lebih serius seperti muntah darah dan najis berwarna hitam. Kesan ketiga akibat penyalahgunaan dadah dan alkohol kepada kesihatan fizikal dan mental ialah menyebabkan perlakuan ganas. Pengambilan dadah seperti amfetamina akan mengaktifkan sel-sel otak dan meningkatkan kadar metabolisme. Pengguna akan menjadi lebih aktif, tidak dapat tidur, bersikap ganas dan agresif. Seseorang yang minum alkohol secara berlebihan akan mabuk dan hilang kewarasan fikiran. Mereka akan berkelakuan seperti orang gila, ketawa berseorangan, bertindak di luar kawalan dan boleh menjadi ganas. Kesan keempat akibat penyalahgunaan dadah dan alkohol kepada kesihatan fizikal dan mental ialah menyebabkan halusinasi. Dadah seperti ganja mengganggu fungsi otak. Dadah ini akan mengubah persepsi seseorang pengguna. Hal ini menyebabkan penagih itu mengalami halusinasi, paranoid atau perasaan syak wasangka dan takut terhadap orang lain. Halusinasi juga mungkin menyebabkan kelakuan menjadi agresif terhadap orang lain. Unit 7.3, minda yang sihat.
Individu yang mempunyai minda yang sihat mempunyai ciri-ciri seperti yang berikut. Dia boleh berfikir dan membuat pertimbangan yang wajar. Mampu mengesan rangsangan dan bergerak balas dengan sewajarnya. Ketiga, boleh mengingati peristiwa silam yang sedih dan gembira. 4. Sanggup menerima cabaran. Kelima, mampu membezakan antara yang betul dengan salah. Kelima, dia bersifat bertanggungjawab. Hidup tenteram dan mempunyai pandangan positif terhadap kehidupan. Bebas daripada prasangka. Dia berfikiran terbuka dan tidak emosional. Dan akhirnya, mampu menakul. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesihatan minda. Yang pertama, ketidakseimbangan hormon biasa berlaku sebelum atau semasa kita haid dan juga apabila putus haid. Kebiasaannya, seseorang itu akan mengalami sakit kepala, murung dan cepat marah. Faktor kedua, tekanan mental. Tekanan mental boleh menjejaskan minda yang sihat. Oleh itu, kita perlu sentiasa pandai mengawal tekanan supaya tidak menjejaskan minda. Faktor penuaan juga boleh mempengaruhi kesihatan minda akibat kekurangan rembesan hormon yang tertentu. Penyalahgunaan dadah. Penyalahgunaan dadah akan mendatangkan akibat yang buruk seperti kegagalan melaksanakan kewajipan terhadap keluarga, kerja atau pelajaran dan orang sekeliling. Penyalahgunaan dadah boleh mengakibatkan masalah mental yang serius. Kecederaan pada bahagian otak akibat jangkitan mikroorganisme atau patogen atau disebabkan oleh kemalangan atau ketumbuhan tumor boleh mempengaruhi kesihatan minda. Kecederaan otak boleh menyebabkan seseorang itu hilang ingatan atau daya intelek. Kecederaan otak juga boleh menyebabkan seseorang mudah dipengaruhi oleh perasaannya. Faktor yang keenam, pengambilan minuman beralkohol secara berlebihan. Pengambilan minuman beralkohol secara berlebihan akan menjejaskan keupayaan seseorang untuk berfikir, mengesan rangsangan, menakul dan mengawal emosi. Seseorang yang mabuk boleh menjadi agresif dan membahayakan diri sendiri atau orang lain. Setiap individu seharusnya mempunyai minda yang sihat dan baik. Hal ini demikian kerana setiap individu mempunyai tanggungjawab sendiri terhadap keluarga, tempat kerja, masyarakat dan negara. Dalam aspek keluarga, kepentingan mempunyai minda yang sihat dapat membina keluarga bahagia, membuat keputusan secara bijak dan menjadi teladan dalam keluarga supaya diikuti oleh ahli keluarga. Dari segi tempat kerja, minda yang sihat dapat menjalin hubungan yang baik antara pekerja dengan majikan, menjalin hubungan yang baik antara rakan sekerja, menghasilkan kerja yang berkualiti dan berdisiplin. Dari aspek masyarakat, kepentingan mempunyai minda yang sihat adalah supaya terdapat belajar menangani kritikan dengan baik. Boleh berperanan sebagai kawan untuk bertukar-tukar fikiran dan membantu masyarakat yang dalam kesusahan. Untuk negara,
Seseorang yang mempunyai minda yang sihat, dia akan berfikir secara positif. Dia dapat mengamalkan nilai-nilai keagamaan dan moral. Dia dapat mengamalkan cara hidup sihat dan dapat menjanakan ekonomi negara. Seterusnya, juga ingin membincangkan tentang teknik menjawab soalan esei penyelesaian masalah saiz SPM dalam bab 7, koordinasi badan. Pelajar boleh rujuk kepada buku SPS tingkatan 4 pada muka surat 79. Pelajar perlu jawab soalan esei ini di dalam buku latihan 1. Soalan 2A. Berikan penerangan kepada punca gangguan terhadap sistem endokrin yang menyebabkan kesan yang berikut. Kesan seperti diabetes insipidus adalah disebabkan oleh kekurangan hormon antidiuresis atau ADH. Hormon ADH ini adalah dirembeskan oleh kelenjar pituitari. Kekurangan rembesan hormon antidiuresis boleh menyebabkan berlaku diabetes insipidus. Kesannya menyebabkan air kurang diserap, semula, kerap kencing dan berasa dahaga. Kesan seperti diabetes mellitus adalah berpunca atau disebabkan oleh kekurangan hormon insulin yang dirembeskan oleh pankreas. Kekurangan hormon insulin ini boleh menyebabkan aras glukosa dalam darah meningkat. Dan kesannya membawa kepada diabetes mellitus atau penyakit kencing manis. Kesan ketiga, akromegali. Akromegali juga dikenali sebagai kegergasian. Keadaan ini berlaku akibat daripada perembesan hormon pertumbuhan yang berlebihan oleh kelenjar pituitari. Kesannya menyebabkan seseorang itu mengalami kadar pertumbuhan yang terlalu tinggi pada tengkorak, tangan dan kaki. Menyebabkan saiz badannya amat besar berbanding dengan orang yang normal. Kesan keempat, kadar metabolisme rendah adalah berpunca daripada kekurangan hormon tiroksina yang dirembeskan oleh kelenjar tiroid. Keadaan ini juga dikenali sebagai hypothyroidisme. Di mana selain daripada kadar metabolisme rendah, denyutan jantung rendah, kecergasan mental dan fizikal lemah dan berat badan menurun. Soalan 2B. Seorang lelaki dewasa mendapati air kencingnya mengandungi gula. Terangkan bagaimana lelaki dewasa itu dapat mengatasi masalah kesihatannya. Penerangan anda hendaklah mengandungi aspek-aspek berikut. Yang pertama, mengenal pasti masalah. Pelajar perlu mengenal pasti apakah masalah yang dinyatakan dalam situasi yang diberi. Itu jawapannya lah. Air kencing bagi seorang lelaki dewasa mengandungi gula. Atau pelajar boleh tulis secara
Tulis ini, air kencing mengandungi gula. Kedua, terangkan punca masalah tersebut. Apakah yang menyebabkan air kencing mengandungi gula? Yang ini 3 markah. Yang lain semua 1 markah. Punca yang menyebabkan air kencing mengandungi gula adalah disebabkan oleh kurang rembesan insulin daripada pankreasnya. Pankreas merupakan kelenjar endokrin yang merembeskan insulin. Apabila hormon insulin kurang dirembeskan, dia akan menyebabkan kurang insulin dalam aliran darah dan mengakibatkan paras gula dalam darah berlebihan atau melebihi paras yang normal. Kesannya menyebabkan diabetes mellitus atau penyakit kencing manis. Punca bermaksud sebab. Sebab menyebabkan air kencing mengandungi gula. Jadi pelajar perlulah beri 3 sebab ini kerana dia 3 markah. Yang ketiga, jelaskan kaedah penyelesaian. Apakah cara untuk merawat ataupun mengatasi penyakit diabetes mellitus? Caranya ialah menerima suntikan insulin. Kerana pesakit diabetes mellitus mengalami masalah pankreas, menyebabkannya merembeskan hormon insulin yang berkurang. Jadi hormon insulin yang berkurangan yang menyebabkan dia perlulah menerima suntikan insulin dari luar ke dalam badannya. Keempat, soalan mau pelajar cadangkan satu perubahan yang harus dilakukan pada gizi harian. Iaitu cara mengatasi. Cara untuk mengatasi atau perubahan yang harus dilakukan pada gizi harian pesakit diabetes mellitus ialah mengurangkan pengambilan gula dalam gizi harian. Inilah tentang subtopik 7.2 dan 7.3 serta teknik menjawab soalan penyelesaian masalah untuk bab 7 ini. Diharapkan pelajar akan terus mengikuti PDPR dan melengkapkan tugasan yang diberi, kemudian hantar melalui Google Classroom. Sebarangan persoalan mengenai pelajaran hari ini, bolehlah pelajar bertanya kepada cikgu. Sekian sahaja, cikgu. Untuk hari ini, terima kasih.